kita lihat apa kata Ibn Azmin. Qala Ibn Azmin, kata Ibn Azmin, naqlu thiqah anis thiqah yablughu bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam ma'al ittisali. Periwayatan thiqah dari orang yang thiqah juga, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bersambung, khassallahu bil muslimina duna sairil milal, merupakan keistimewaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kaum muslimin, tidak pada agama-agama lain. Jadi betul apa yang telah diucapkan oleh Ibn Azmin, yang mana sanad merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin, tidak pada agama lain. Antaranya contohnya pada agama Nasrani dan agama Yahudi. Kalau agama-agama lain, memang agama-agama lain selain daripada dua ni, Yahudi dan Nasrani, memang lebih-lebih lagi lah. Agama Samawi seperti Yahudi dan Nasrani juga tidak ada sanad, maka apatah lagi agama-agama lain. Petikan kata-kata Ibn Azmin di atas merupakan sebahagian daripada petikan penuh. Ibn Azmin ada sambung lagi, dia punya kesimpulan dia. Ibn Azmin kata, periwayatan orang Yahudi dan orang Nasrani dia tak macam periwayatan yang ada dalam Islam. Dalam Islam, contoh sebahagian periwayatan hadis yang kita telah terangkan tadi, periwayatan yang telah kita terangkan tadi, tengok yang ni, hadis ni, dia menyambung daripada Bukhari, daripada kita dapat daripada Bukhari. Kemudian Imam Bukhari dapat daripada Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi, bersambung sampai Abi Saleh, sampai Abu Hurairah, dan Abu Hurairah berhubung dengan terus kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sanad yang ada dalam Islam menghubungkan antara kita di sini, kita di sini, menghubungkan kita kepada Nabi SAW sini. Tengok bila kita dapat di dalam kitab Imam Bukhari, dari Bukhari membawa kita secara bersambung menyambung, secara bersambung, tak terputus. Kalau terputus satu di sini, contoh nombor 4 ni terputus, ada nombor 4, nombor 3 skip, masuk ke 5. Hadis ni tak dikira. Hadis ni ulama-ulama hadis tahu. Ulama-ulama hadis tahu. Jadi yang ni dalam hadis ni, hadis sahih ni, memang berhubung dari satu rawi kepada satu rawi lain dan membawa kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sanad dalam agama Yahudi dan agama Kristian, dia tak macam tu. Sanad dalam agama Yahudi dan Kristian, dia tak macam tu. Maknanya, dari kita kalau dalam Islam, dari kita kepada, contoh kita dihubungkan dengan sahibul kitab sunan, contohnya Bukhari ataupun Muslim dan sebagainya, kita akan dihubungkan dengan sanad secara bersambung tak putus. Dan macam mana boleh tahu bersambung tak putus? Ada sistem dia, ada cara dia, ada disiplin dia yang memang dikenal pasti, terbukti memang benar, memang betul. Jadi sistem sanad berhubung bersama. Kalau ada satu yang terputus dengan sistem ni, dengan sistem sanad yang ada dalam Islam ni, ulama-ulama tahu. Berhubung terus menyampaikan kepada kita, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Yahudi,
Ini yang Ibnu Azmin gambarkan dalam apa sambungan daripada petikan di atas ni. Dia kata riwayat Yahudi dan Nasrani tidak seperti riwayat dalam agama Islam. Dia kata, Ibnu Azmin kata, orang Yahudi, dia ada sanad juga. Yahudi ada sanad juga. Tetapi sanad daripada seseorang di sini, orang yang pada awal sanad ni nak menyampaikan nabi dia siapa? Nabi dia adalah Nabi Musa. Tak sampai. Kalau kita sanad kita ni secara sambung menyambung tanpa terputus boleh menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ni dia tak sampai. Dia punya sanad dia ada sanad, tapi sanad dia tidak boleh membawa agama dia, tak boleh membawa dia ni, orang yang terakhir ni kepada Nabi dia, Nabi Musa. Ini orang Yahudi, pengawal Yahudi, kemudian orang yang pada awal sanad, yang sini akhir sanad yang ada ni tidak boleh membawa dia kepada Nabi Musa. Itu Ibnu Azmin kata. Ibnu Azmin kata lagi, jarak, dia kata jarak antara, kalau kita antara satu dengan yang lain ni, antara kita ataupun Bukhari sini, antara Bukhari ataupun Muslim ataupun Abu Daud ataupun seterusnya, nak menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, antara satu generasi dengan satu generasi tak terputus, sambung menyambung. Maknanya tidak ada satu ruang masa yang kosong. Satu ruang masa kosong disebabkan oleh terputusnya sanad di situ. Tapi orang Yahudi antara di sini dia dengan Nabi Musa, dia terhenti sampai berapa, dia kata 30 generasi. Terhenti. Terputus sanad, terhenti dia punya jarak antara sini, orang Yahudi sini ni, dengan Nabi Musa 30 generasi ataupun lebih daripada 30 generasi. Itu yang Ibnu Hazmin kata. Jadi Ibnu Hazmin kata memang jarak tu ada jarak yang begitu lama. Perhatian orang Yahudi ni, dia kata dapat sampai pun tak dapat sampai. Kalau kita bukan takat sahabat, kepada Nabi pun kita sampai. Kepada Nabi sampai, tentulah sahabat, tabi'in, pengikut sahabat dan pengikut tabi'in juga sampai. Tapi orang Yahudi, periwayatan dia nak sampai kepada Nabi Musa memang tak sampai. Nak pada sahabat Nabi Musa pun tak sampai. Tabi'in, maknanya pengikut Nabi Musa pun tak sampai. Begitu bentuk periwayatan yang ada dalam Yahudi. Ada, tapi dia tak macam periwayatan dalam Islam. Okey, Ibn Azmin kata lagi, periwayatan orang Nasrani. Ada juga periwayatan Nasrani. Dia kata apa? Periwayatan Nasrani, Ibn Azmin kata apa dia? Orang Nasrani tidak mempunyai bentuk periwayatan seperti dia, tidak mempunyai bentuk periwayatan macam kita, orang Nasrani. Orang Nasrani. Maknanya periwayatan dia, sanad dia tak macam kita. Jadi melainkan periwayatan, ada satu periwayatan yang berhubung, yang sambung menyambung macam kita ni, daripada Bukhari, daripada pengeluar hadis tu, orang yang mengeluarkan hadis tu nak kepada Nabi Muhammad SAW, boleh membawa sanad tu, boleh membawa kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani ni tak ada. Tak bersama-sama macam tu, kecuali Ibn Azmin kata kecuali dalam satu masalah, iaitu masalah haramnya talak. Itu saja. Yang lain tak ada. Okey. Ibn Azmin kata ni tentang periwayatan Nasrani ni, Ibn Azmin kata lagi, periwayatan Nasrani ni paling tinggi pun dia terhenti kepada Syam'un dan Paulus. Ni. Paulus ni bukan sahabat Nabi Isa.
Paulus ni tak pernah jumpa Nabi Isa. Maknanya periwayatan tu terputus lah. Dia tak pernah jumpa Nabi Isa. Dan yang menarik, Paulus ni, apa dia? Ikut sejarah, Paulus ni asalnya adalah, dia orang Yahudi yang asalnya musuh ketat ajaran Nabi Isa. Musuh ajaran Isa. Dan Paulus ni kemudian, dia dakwa, dia taubat. Dia taubat, kemudian ikut ajaran Nabi Isa. Dia kata, kenapa dia boleh taubat? Dia kata, dia dakwa, dia jumpa Nabi Isa. Selepas dia dakwa, dia jumpa Nabi Isa, dia taubat. Dan dia mendakwa lagi, dia adalah Rasul ataupun utusan Isa. Dan ajaran Nasrani yang seterusnya berasaskan kepada ajaran Paulus, yang dia dakwa, ajaran-ajaran tu dia ambil daripada Nabi Isa secara direct. Jadi takat tu lah, dia punya begitulah gambaran perbandingan antara gambaran sanad yang terdapat pada Islam. Macam mana kita tengok dia punya sistem dia cukup kemas. Kemudian bagaimana sanad yang terdapat pada Yahudi dan sanad yang terdapat pada Nasrani. Agama-agama lain kita tak perlu bincang lah, sebab memang jauh lagi lah, memang tak ada langsung lah. Baik, kita dah cerita tentang apa yang dikatakan oleh Ibn Hazmin. Cuma sekarang ni kita nak tahu siapa Ibn Hazmin. Ibn Hazmin ni nama penuh dia Ali bin Ahmad bin Said bin Hazmin. Ibn Hazmin, siapa Ibn Hazmin? Nama dia adalah, nama betul dia, nama dia ialah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazmin. Dia lahir di mana? Dia lahir di Spanyol. Dia lahir di Cordoba, Andalus, Spanyol. Sekarang ni Spanyol lah. Dulu kan Spanyol merupakan negara Islam, negara yang telah diperintah oleh Khalifah Islam. Okey, dia lahir pada tahun di Spanyol, pada tahun berapa? Pada tahun 384 Hijrah. Lahir tahun 384 Hijrah. Kemudian mati pada tahun, wafat pada tahun 456 Hijrah lah. 456 Hijrah. 456 Hijrah. Di mana? Di Andalus, di Spanyol lah. Ibn Hazmin merupakan salah seorang daripada tokoh ahli sunnah yang hebat lah. Dan dia, kehebatan dia ni dia boleh menguasai pelbagai bidang cabang ilmu, termasuk dalam bidang Quran, hadis, mazhab-mazhab fiqh, tentang perbandingan-perbandingan mazhab dalam fiqh, kemudian aliran-aliran atau firaq, bahasa Arab, sastra dan lain-lain. Kemudian antara yang orang kenal Ibn Hazmin ni, siapa Ibn Hazmin? Bila sebut Ibn Hazmin, orang akan ingat dia ni adalah tokoh mazhab Zahiri. Tokoh mazhab Zahiri. Tokoh mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ni pernah mengalami zaman kegemilangan dia lah, satu ketika dulu lah. Kemudian mazhab ni dah pupus. Tapi sumber-sumber dia ataupun bahan-bahan rujukan nanti kita akan terang. Nanti kita akan karya-karya Ibn Hazmin ni, dia punya ajaran ni, apa yang mazhab-mazhab dia masih adalah dalam kitab. Tercatat dalam kitab, dalam kitab Ibn Hazmin lah. Tokoh mazhab Zahiri. Iaitu mazhab ni dia tak macam mazhab lain lah. Kalau mazhab dia menggunakan Quran, Sunnah. Lepas tu qiyas dia tak pakai. Kalau mazhab-mazhab yang 4 yang lain, atau mazhab selain daripada mazhab 4 pun, dia gunakan Quran, Sunnah,
ijma', qiyas. Qiyas dia pakai, tapi mazhab Zahiri ni dia tak pakai qiyas. Dia pakai hak lain lah sebagai ganti alternatif pada qiyas. Cerita panjang lah dalam usul fiqh ada. Kemudian Ibnu Hazmin ni dia cukup ulama yang cukup banyak menghasilkan karya lah. Antara karya tulis yang boleh katakan sampai cecah 80,000 halaman dia punya karya tulis, dia punya hasil tulisan dia. Dan jilid dia berapa? Sebanyak 400 jilid. Jadi berikut ni kita senaraikan antara kitab yang sampai sekarang orang pakai, iaitu pertama Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Yang ni tentang teologi. Yang ni, buku ni memang sampai sekarang orang pakai lah. Kemudian nombor 2 ni paling terkenal, iaitu Al-Muhalla, iaitu berkaitan dengan fiqh. Kemudian yang ketiga juga terkenal, juga ada sampai sekarang, masih dicetak, masih dipelajari, masih dikaji, iaitu Al-Ihkam fi Usul Al-Ihkam, tentang ilmu usul fiqh. Jadi tiga-tiga kitab ni masih digunakan sampai sekarang. Kalau kita tengok sebagai contoh, kitab Al-Muhalla. Kitab Muhalla isi kandungannya memang cukup bermanfaat. Dan kitab Muhalla ni bila kita baca kitab Muhalla ni, macam kita meneroka ke satu dunia fiqh yang begitu luas. Dan kita boleh teroka, kita boleh tengok, kita boleh kaji macam-macam pendapat mazhab dalam setiap masalah. Jadi memang kitab memang cukup bernilai lah. Kalau kita nak tahu tentang mazhab-mazhab fiqh, ada beberapa kitab yang boleh kita rujuk, antaranya Majmu' Imam Nawawi, kemudian Al-Mughni Ibnu Qudamah, kemudian ni lah Al-Muhalla. Ada 3 kitab ni lah yang memang hebat lah. Dan dia gunakan sampai sekarang lah. Dan yang satu lagi, kitab Al-Muhalla ni, Ibnu Hazmin ni telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita tengok apa kata tokoh lain tentang Ibnu Hazmin ni, tentang kehebatan Ibnu Hazmin ni. Kita tengok siapa, Imam Izzuddin Abdul Salam ni, tokoh terkenal dalam mazhab Syafi'i lah. Dia kata Ibnu Hazmin ni termasuk ulama mujtahid. Ibnu Hazmin termasuk ulama mujtahid. Dia kata aku tak pernah, Izzuddin Abdul Salam Imam ni tokoh terkenal lah dalam fiqh Syafi'i. Dia kata Ibn Hazm ni termasuk ulama mujtahid. Aku tak pernah melihat kitab yang membicarakan, yang membahaskan tentang hal ehwal fiqh Islam seperti kitab Al-Muhalla karya Ibn Hazmin dan kitab Al-Mughni karya Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Ni memang kedua kitab ni bahas kitab, kalau yang Muhalla ni mazhab Zahiri, kemudian Mughni Ibn Qudamah ni mazhab Hanbali. Walaupun dia mazhab Hanbali, mazhab Zahiri, tapi di dalamnya dia nak bahas satu-satu masalah tu, dia bawa pelbagai mazhab. Kemudian dibahaskan lah. Memang hebat lah kitab ni. Kemudian Imam Zahabi pula kata, Imam Zahabi rahimahullah dia kata apa dia komen terhadap apa yang Imam Izzuddin Abdul Salam kata. Siapa dia yang komen ni? Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi, dia juga tokoh terkenal dalam bidang hadis. Kalau orang belajar hadis mesti kena kenal lah Imam Zahabi ni. Banyak karya-karya dia yang menjadi sumber rujukan para ulama hadis. Dia kata apa yang dia komen terhadap apa yang dikatakan oleh Imam Izzuddin Abdul Salam. Dia kata apa? Apa yang Imam Izzuddin Abdul Salam katakan tu memang betul. Tentang apa? Tentang dua kitab ni lah, iaitu kitab Al-Muhalla Ibn Hazmin dan kitab Al-Mughni Ibn Qudamah. Cuma Imam Az-Zahabi dia tambah. Dia kata apa? Dia kata apa yang dikatakan oleh Imam Izzuddin Abdul Salam adalah benar. Dan kitab ketiga dia tambah lagi, dua tadi tu. Kemudian kitab yang ketiga, setelah kedua kitab tersebut ialah kata Sunan Al-Kubra karya Al-Baqi. Sunan Al-Kubra karya Al-Baqi. Yang ni kitab hadis lah. Kitab hadis yang menghimpunkan hadis-hadis yang mendukung mazhab Syafi'i. Ni Imam Baihaqi ni merupakan tokoh hebat dalam mazhab Syafi'i lah. Tokoh hadis yang bermazhab Syafi'i.
Kemudian dia kata lagi, manakala yang keempat adalah kitab At-Tamhid, iaitu karya Imam Ibn Abdul Bar. Dia kata siapa yang mampu mendapatkan kitab-kitab ni, semua kitab-kitab ada, maknanya ada 4 kitab, dan dia termasuk mufti yang bijaksana lagi faqih. Jika dia segera mempelajari 4 kitab ni, maka dia akan menjadi orang yang benar-benar faqih. Jadi ada satu benda lagi, habis tu ada satu benda lagi yang berkaitan dengan Ibn Hazmin. Apa dia? Ada satu fatwa dia yang cukup popular, tapi orang tak tahu tu fatwa dia, dan orang tak tahu bahawa dia ni adalah tokoh utama yang menyebarkan mazhab Zahiri. Apa fatwa dia? Fatwa tentang halalnya muzik. Kebanyakan, boleh katakan kebanyakan ulama mengatakan muzik itu haram, tapi Ibn Hazmin kata muzik adalah dibolehkan, muzik adalah halal. Yang mempopularkan pendapat ni ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang dalam fatwa semasa dia lah. Kita boleh cek rujuk kalau tak silap jilid yang pertama. Fatwa semasa Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Ada terjemahan dia. Boleh rujuk situ. Dr. Yusuf Al-Qaradawi bahaskan. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi memilih pendapat Ibn Hazmin ni, mengatakan bahawa muzik tu halal, dan kebanyakan ramai orang yang menggunakan menggunakan pendapat tu sekarang ni. Baik, seterusnya qala Abu Ali Al-Jayyabi khassallahu ta'ala hadhihi al-ummah bi salasati asya'. Kata Abu Ali Al-Jayyabi, Allah Ta'ala telah memberi keistimewaan kepada umat ini dengan 3 perkara, lam yu'tiha man qabla, yang dia tidak pernah memberikannya kepada orang yang umat-umat sebelumnya, iaitu apa dia? Al-isnad, wal-ansab, wal-i'rab. Ada 3 perkara lah. Okey, apa maksud dia? Iaitu isnad, macam mana kita katalah, sanad lah, iaitu rantaian perawi yang berakhir kepada Rasulullah, ataupun rantaian perawi yang membawa kita kepada matan hadis. Kemudian ansab ialah ilmu yang berkaitan dengan pemeliharaan nasab keturunan, dari berlaku percampuran nasab lah. Kemudian i'rab ialah ilmu yang berkaitan dengan seluk beluk bahasa Arab. Al-isnad ni sanad lah. Al-ansab ni ilmu berkaitan dengan nasab keturunan. Berkaitan dengan nasab lah. Kemudian i'rab ni ilmu seluk beluk tentang bahasa Arab. Okey, selesai. Seterusnya Ibn Mubarak kata, kita tengok pula apa kata Ibn Mubarak. Wa qala Ibn al-Mubarak al-isnadu minad din. Dia kata apa? Sanad itu sebahagian daripada agama. Sesungguhnya sanad itu sebahagian daripada agama. Walau lal isnadu, kalaulah tidak kerana sanad, dia kata laqala man syaa ma syaa. Nescaya orang-orang akan berkata apa yang dimahukan. Kata-kata Abdullah bin Mubarak ni jelaslah. Kalau tak ada sanad, sudah tentulah dalam agama ni akan berlaku banyak sekali tu tambah. Sehingga akan menenggelamkan ajaran asal. Ajaran asal yang Nabi bawa tu akan tenggelam. Sebab apa? Ditenggelamkan oleh apa? Ditenggelamkan oleh tokok tambah. Seperti kata kalau ajaran Nabi, seperti dia kata, seperti ajaran Nabi-Nabi sebelum ni lah. Ajaran Nabi sebelum ni, tokok tambah tu menenggelamkan ajaran yang dibawa oleh Nabi, ajaran asal yang dibawa oleh seorang Nabi. Contohnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, jadi tenggelam disebabkan oleh tokok tambah yang dilakukan oleh umat dia. Begitu juga ajaran Nabi Musa lah, Yahudi kan. Dia punya ajaran Nabi Musa tu tenggelam disebabkan oleh tokok tambah yang dilakukan oleh umat dia. Jadi kalau dengan sanad ni, dengan sanad orang tak boleh nak buat apa lah. Orang tak boleh terpelihara, agama tu pelihara dengan sebab sanad. Jadi macam ni. Jadi setiap dakwaan, kalau orang dakwah dia kata dia kata ni Nabi kata macam ni, dengan sanad kita kata, hang dapat ni dari mana? Orang yang dapat tu dari mana?
orang yang dapat benda tu, yang dakwa benda ni, yang dakwa benda daripada Nabi, boleh dipercaya ke tak? Akan dia siasat dengan begitu teliti, akan dia siasat dengan begitu halus lah, akan dia siasat sehingga ke akar umbi sampai tak terlepas lah. Nak tipu, nak kata ni Nabi kata macam ni, sedangkan Nabi tak kata, dia tak akan terlepas. Jadi dengan sistem sanad yang ada ni, setiap apa yang berkaitan dengan agama, setiap apa yang berkaitan dengan agama akan menjadikan, akan membuatkan dakwaan-dakwaan palsu yang mengatasnamakan Rasulullah dengan macam-macam tujuan dapat kita bongkar. Memang tak boleh lepas. Dapat kita tangkap. Sehingga tidak ada satu pun, sampai peringkat tidak ada satu pun yang mungkin akan terlepas daripada pengetahuan para ahli hadis. Macam tu sistem sanad memang kemah. Jadi kita tengok siapa dia Abdullah bin Ibn Mubarak. Ibn Mubarak ni adalah Abdullah bin Mubarak, ataupun orang sebut Ibn Mubarak lah. Dia lahir pada tahun 118 Hijrah. Kemudian mati pada tahun 181 Hijrah. Dikatakan dia ni ketika berusia 63 tahun. 63 tahun. Ibn Mubarak ni merupakan tokoh salaf yang hebat. Yang namanya menjadi sebutan sampai sekarang lah, terutama dalam bidang hadis dan ilmu periwayatan. Memang tak boleh lepas daripada Ibn Mubarak ni. Dan kata-kata dia ni, al-isnadu min ad-din ni memang cukup popular. Semua orang yang belajar hadis dia mesti hafal benda ni. Jadi kemudian dia merupakan seorang yang sangat faqih, yang sangat alim dalam bidang fiqh, kemudian dalam bidang hadis, sejarah, dan dia juga seorang pejuang, seorang mujahid. Seorang mujahid, seorang pejuang, seorang pejuang, sampai dikatakan dia mati tu, waktu kematian dia pada tahun 181 Hijrah ni dia mati. Dia kematian tu sejurus selepas dia balik daripada medan perang. Daripada medan perang dia mati. Kemudian antara gurunya ialah siapa dia? Antara guru dia ialah Imam Auza'i, Imam Malik, Sufyan Al-Thawri, Abu Hanifah dan lain-lain. Antara muridnya ialah Yahya bin Ma'in, ini tokoh terkenal, dan Ibn Abi Shaybah juga tokoh terkenal, Ibn Qattan juga tokoh terkenal. Okey, habis tentang Ibn Mubarak, kita masuk pada seterusnya. Wa qala Thawri. Al-Thawri iaitu Sufyan Al-Thawri lah, Imam Sufyan Al-Thawri. Dia kata, al-isnadu silahul mu'min. Sanad adalah senjata orang-orang beriman. Ini jelas lah. Jadi kalau kata betapa pentingnya sanad tu, sehingga kan Imam Sufyan Al-Thawri dia kata mengibaratkan sanad ni seperti senjata bagi orang yang beriman. Jadi macam mana nak perang kalau tak ada senjata? Macam tu lah. Siapa Sufyan Al-Thawri ni? Sufyan Al-Thawri adalah lahir di Kufah. Kemudian pada tahun 96 Hijrah, tokoh salaf lah, 96 Hijrah. Kemudian meninggal dunia di Basrah pada tahun 161 Hijrah. Lahir pada tahun 96 Hijrah, meninggal pada tahun 161 Hijrah. Tentang kehebatan Sufyan Al-Thawri ni, Abdurrahman bin Mahdi dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan dia kata, aku tidak pernah melihat orang yang lebih pandai mengenai hadis melebihi Sufyan Al-Thawri. Memang hebatlah dalam bidang hadis Sufyan Al-Thawri ni. Kemudian Ibn Uyainah kata ahli hadis ada 3 orang. Dia kata ahli hadis 3 orang, iaitu Ibn Abbas pada zamannya, Asy-Sya'bi pada zamannya, dan Al-Thawri pada zamannya. Syu'bah, Abu Asim dan Yahya bin Ma'in dia kata, Sufyan Al-Thawri adalah seorang pemimpin orang mukmin dalam bidang hadis. Begitulah pujian para tokoh ulama tentang kehebatan Sufyan Al-Thawri. Habis tentang Sufyan Al-Thawri, cuma yang ni ada maklumat tambahan, iaitu tentang sanad, keistimewaan sanad ni. Keistimewaan sanad Islam dalam penggunaan sistem sanad ni juga diakui oleh seorang orientalis, seorang orientalis iaitu Springer.
iaitu orientalis bangsa Jerman. Dia kata tidak ada satu pun dari bangsa-bangsa terdahulu dan juga pada bangsa-bangsa sekarang yang menghasilkan karya seperti Asma'ur Rijal, iaitu Asma'ur Rijal ni tentang biografi para perawi hadis lah, yang disusun seperti disusun oleh umat Islam dalam ilmu yang agung ini, iaitu ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Ilmu ini memuatkan informasi, memuatkan maklumat dalam hal ehwal sekitar lebih kurang 500,000 perawi hadis, 500,000 perawi hadis. Macam tu Wallahu a'lam.